dia cara kita renung dan kita nak masuk dalam ilmu tu, dia ada cara dia, permulaan dia, muqaddimah dia. Ia ada muqaddimatul kitab, ia ada muqaddimatul ilmi. Maka di dalam kitab ni ia ada dua. Ada muqaddimatul kitab, perduluan kitab. Mana perduluan kitab? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. Lepas tu selawat atas Nabi. Lepas pada tu puji-puja Allah Ta'ala dan selawat di atas Nabi. Itu orang panggil muqaddimatul kitab. Ia ada perduluan bagi ilmu, orang panggil mabadi ataupun bidayah bagi ilmu, iaitu dikatakan 10. Tengok. Jadi kemarin kita bercaranya mafhum daripada kalimat inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu syari'i masailun bil ba'di masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadha syarafa. Baca mulai dah. Jadi hari ni kita nak masuk bicaranya tentang ilmu tauhid. Kita tahu dah ilmu tu dikatakan ilmu apa dia, ta'rif dia ialah ilmu yang dibahaskan padanya daripada akidah ataupun simpulan iman yang diambil akan dari bangsa pada agama, diambil akan daripada dalil naqli, daripada dalil yang yaqini ataupun dalil qat'iyah. Baru nak boleh panggil kata tahap ilmu usul. Nak jadi dalil bagi ilmu tauhid ialah dalil itu kena siapa tahap 100%. Kalau tahap dalil 90 itu tak boleh buat dalil di dalam ilmu usul ataupun ilmu tauhid weh. Tengok. Sekarang ni kita masuk cara gini. Yang pertama kita bercara dah ilmu yang pertama dah. Takrif bagi ilmu ialah ilmu nak bahas tentang aqaidul iman, simpulan-simpulan iman, dan katakan nak isbatkan zat Allah yang tidak menyerupai akan zat makhluk. Tu takrif yang diberikan oleh K. Dan pula hantaran ilmu ini untuk mengisbat zat Allah dan isbat zat Rasul dan nak isbatkan akan mungkin lagi. Dan faedahnya, yakni dan kegunaannya. Tu makna faedah kegunaan. Dan faedah dan bermula kegunaannya. Kegunaan bagi ilmu tauhid. Kegunaan ilmu tauhid ni gapo dia weh? Kegunaan dia. Tengok. Faedahnya, faedah ilmu tauhid itu mengenal. Tu khabar tu, faedah tu i'rab jadi mubtada. Dan faedahnya, faedah ilmu tauhid itu itu ilmu tauhid lah, ialah mengenal. Tu khabar, ialah mengenal. Apa mengenal? Segala sifat Allah. Mana ilmu tauhid ni ialah sifat apa? Kita nak kenal tentang sifat Allah Ta'ala, yakni kita nak mengaji tentang sifat-sifat kamalat Allah Ta'ala. Pas sebut kata sifat kamalat, ia ada berlawan ni dia. Ia ada gulawat, ialah perkara yang mustahil bagi dia. Maka kita mengaji juga apa daripada sifat-sifat kamalat Allah, yakni kita tak ada nak mengaji tentang zat Tuhan. Sebab zat Tuhan kita nak mengaji tak boleh, sebab kita tak siapa jakah dan tak siapa nak jungah. Nak mengaji hari ni buat kita nak mengenalkan sifat Allah Ta'ala, yakni kita nak tahu tentang hukum-hukum sifat, bukan kita nak mengenal tentang zat. Buat kita buat molek nama tak faham tu, tulis molek reti. Dah gapo ke ilmu ni faedah gapo? Yakni faedah kegunaan kita nak mengenal sifat, yakni kita nak mengertikan tentang hukum-hukum sifat Allah, dan pula nak mengenal sifat segala rasulnya. Dah kita nak kenal segala sifat rasulnya. Rasul saat ni sifat ya kena sifat lagu mana, dengan fatonah ko, amanah ko, sidik ko, tabligh ko. Supaya sifat Allah wujud kidai baka ke masalah, hak tu yang kita dak kedah. Kena tu takluk. Kena tu segala sifat Allah, daripada wujud, daripada kidai, daripada baka, hak dak sabit di zat Allah. Zat Allah tak ada nak bercara tentang hukum sifat tu.
Nak cara tertengok hukum masalah, hukum sifat bagi rasul, diri zat rasul gapo tak ada nak cara dalam ilmu ni. Kemudian mengenal dengan segala burhan, dengan segala dalih. Tuan kata dengan segala burhan, yakni dengan segala dalih. Dalih mana sifat? Yang qat'iyah, yang putuh dan jazah. Makna kata dalih hak nak wari, tetengah kata Allah Ta'ala ada. Manakah dalih? Sama ada dalil qat'iyah tu daripada Quran, ataupun daripada hadis, ataupun daripada akal. Syarat dalil saat ni kena jazah putus 100%. Kalau dalil duk 80%, 80%, itu tak boleh nak buat dalil dalam ilmu usul ataupun ilmu tauhid lagi. Makna kita kenalkan sifat Allah, sifat kesempurnaan Allah, dan pula sifat bagi rasul dengan burhan yang qat'iyah, yakni dengan dalil yang putuh dan jazah. Kalau dalil tak putuh tak jazah, tak boleh berdalil ni, tak boleh berdalil dak ilmu ni. Adapun hukum fiqh dalil zanniyah, dalil kuat seka boleh dah. Boleh dah. Dalil kata askar pun kita mandi junub, mandi mandi gosok kepala, gosok celah-celah ni, celah hidung masuk kita mandi. Bahasa rata kuat seka kata-kata. Maka apabila kita kuat seka kata-kata, sah dah tu, padah dah tu, cukup dah tu. Orang panggil dalil zanniyah. Daripada dalil kuat seka, bukan siapa tu kena duk cek gi belak tu, rata tak rata, tak ada kena cek dah. Padah lah. Itu dia. Dan beroleh kemenangan. Dengan ilmu ni kita boleh kemenangan, kita boleh berjaya. Tuan kata dan beroleh, yakni dengan ilmu tauhid ni. Tidak. Dan beroleh oleh seorang itulah dengan ilmu tauhid ni kemenangan, yakni berjaya dan bertuah. Kemenangan dengan sa'adah, dengan bertuah dan beruntung yang berkekalan. Makna dengan ilmu ini ia akan piping seorang, ia akan bawa seorang saat itu dengan sa'adah, yakni bertuah dan beruntung dan berjaya dan dapat kemenangan yang pasang kekal abadi. Mana bertuah, yakni bertuah yang bahasa akhirat tu orang panggil bertuah yang berkekalan. Apa berkekalan, bertuah yang berkekalan? Yakni bertuah dan sa'adah yang bahasa ukhrawiyah ataupun bahasa akhirat. Dunia tu selamat dah, patut klik ke akhirat esok selamat pun dah. Maka bertuah we orang ni, buntung we orang ni, maka dapat selamat di dunia sampai ke akhirat, masuk ke syurga, dapat bertemu dengan Allah. Berjaya besar we. Tuah besar ni. Dapat kemenangan dan dapat berjaya yang berkekalan, yakni di negeri akhirat. Orang panggil apa? Al-hayatul abadiyah ataupun as-sa'adatul abadiyah. Apa as-sa'ah al-abadiyah? Yakni bertuah dan beruntung yang berkekal, ialah bertuah di negeri akhirat dengan sebab ilmu tauhid ini. Habis kat tu masalah faedah dia. Dan kelebihannya, kelebihan ilmu tauhid, ilmu usul ni, apa kelebihan dia? Bahawa terlebih mulia. Iaitu mulia ilmu tak ada dah. Lebih ilmu tak ada dah. Harga tinggi ilmu tak ada dah. Mulia ilmu daripada kalangan ilmu semua ni. Ilmu ni hak mulia sekali. Kalau kita kira ilmu tauhid, ilmu usul dengan ilmu fiqh, mana mulia? Ilmu usul. Kalau kita pergi pandu ilmu usul dengan ilmu usul fiqh, maka mulia ilmu usul, ilmu usul. Kalau kita pergi pandu ilmu usul dengan ilmu tafsir, mulia ilmu usul. Kita pergi pandu ilmu usul dengan ilmu nahwu, mulia ilmu usul. Tengok Quran ni, boleh kata yang mulia. Sebab apa boleh kata yang lebih? Tengok. Dan kelebihannya, kelebihan ilmu tauhid, bahawasanya terlebih mulia, terlebih agung, terlebih besar, terlebih tinggi pangkat dia daripada segala ilmu. Kalau kita nak pergi padu dengan ilmu-ilmu lain,
maka ilmu tauhid inilah paling mulia. Kalau nak pergi padu dengan ilmu nahwu, maka dia lebih lah. Kalau nak pergi padu dengan ilmu hadis, dia lebih lagi. Nak pergi padu dengan ilmu usul fiqh, dia lebih. Kenapa tengok? Kerana keadaan ilmu usul ni, usuluddin ni, ataupun ilmu tauhid ni, bergantung ia ilmu tauhid, ilmu usuluddin ni, bertamaklah ia ilmu tauhid dengan zat Allah dan zat segala rasulnya Rasul Allah. Kerana ilmu ni duk bercara, lepas tu duk bertamak tentang zat Allah, duk bercara tentang hukum-hukum sifat Allah, dan duk bergantung tentang hukum-hukum sifat bagi Rasul dan zat bagi Rasul. Sebab ilmu ni dia duk bergantung bertamak dengan tempat mulia, maka sebab dia bergantung di tempat mulia, maka mulia siapa dia. Tupa kita gitu pe siapa lah kapu ni. Misal kita kata kawasan orang mulia, kalau kita kecek mudah umum besar. Dia umum besar umum beno. Maka kita duduk tupai wah dagu beno, maka mulia beno tu berjangkit masa apa kita tu. Sebab apa? Budak beno kata. Dia pun nak buat ada tak berani sebab budak beno. Kalau sebutlah jalan di sebuah orang Melayu kita lah, beno orang mulia lah ni. Kita kata kalau kecek di sebuah kerja effort kamai-kamai beno. Dah, patut orang ni hidup buah tagu beno, tupai beno. Lalah mana beno lah dia ni. Maka orang tahu belakang budak beno, buah tagu beno. Maka beno tu mulia, maka budak ni pun mulia. Orang nak buat apa tak boleh. Sebab apa? Dia hidup gantung, hidup tamat buah tagu beno. Pasal apa ilmu usul? Sebab apa yang mulia pada ilmu tafsir, lebih mulia pada ilmu nahwu, lebih mulia pada ilmu hadis? Sebab dia dok gantung di zat Tuhan, hukum-hukum sifat Tuhan, hukum sifat Rasul. Maka Tuhan tak ada orang paling lebih dalam dunia ni Tuhan, sebab benda semua tu Tuhan buat. Pas benda ni gantung dengan Allah. Allah khaliqul alam, Allah mudabbirul alam, Allah apa dia? Khaliqul asya, khaliqul alam. Pas Tuhan yang paling lebih, paling mulia. Pas ilmu hidup gantung tertengah cara Allah, tak lebih. Lebih pada ilmu lainnya. Hidup cara tertengah apa yang tuai ilmu. Pia tuai ilmu Allah. Pia tuai Quran Allah. Pas ilmu semua mari pada Al-Quran. Pas tuai Quran tu pia. Tuai kalamullah dah Allah. Pas ilmu ni tu pas tu baik pada situ. Maka ilmu ni orang panggil tupai berjakit, tupai tu. Wah, ecek mudah-mudah. Pada man tupai tu wah, tupai apa? Tok meneh tupai tu wah, tupai tu wah beno. Mulia siapa ke dia? Orang tak berani buat, kau nak taik tak berani. Kenapa? Karena mulia beno berjakit siapa ke dia? Ni mulia ilmu sebab orang panggil hidup gantung tertengah zat Allah, tertengah hukum-hukum sifat Allah, maka mulia siapa ilmu ni. Tu mudah-mudah nak misal, mudah-mudah nampak lagi tu. Pasal apa? Kalau kita tak mulia, kita tupai orang mulia, mulia siapa kita? Kita tupai kaya apa kita? Kita tupai orang aling apa kita? Kalau tupai orang jahat apa kita? Tak? Kalau kita hidup tupai, hidup sangat orang jahat, walaupun kita tak cerita macam dia tu, sangat buat cuy, walaupun kita tak cerita ada ingat apa dia, bawa jakit jahat tagi pada dia. Sebab tu pilih saya nak pilih, Kalau dia nak aling, kena saya fopo aling, kena saya fopo anda. Kalau kita nak aling, kita kena sangat fok aling, sangat fok pandai. Baru kita pandai. Kalau kita bodoh dah, sangat fok bodoh. Kau bodoh tak mau. Kalau kita nak cerdik, kita kena pergi sangat pandai. Kita tahu tak, yang ni pandai dari kita, bijak dari kita, yang ngaji boleh dari kita. Gitu payah. Dia boleh tolong kita, dia boleh beri ilmu kita, boleh hoyak kita. Pas ni kita tak reti. Dia cari saya tu, hak teruk dari kita. Tak ada jalan. Ada jalan. Supaya ni ilmu sebab apa mulia? Sebab ia duk cara duk tamat ikat di zat Tuhan. Duk cara hukum-hukum sifat Tuhan. Duk cara tertiangat hukum-hukum zat bagi Allah dan hukum sifat Allah. Duk cara bersakut dengan zat Rasul, maka Rasul bawah pada Allah. Allah tertinggi sekali khaliqul alam. Maka ilmu hidup gata, maka mulia dia. Apa tu? Kerana keadaannya bergantung ia ilmu dengan zat Allah dan zat segala rasul, dan barang yang mengikut ia yang akan yang dimakan itu, yang dimakan tersebut daripada zat Allah dan zat rasul. Bagaimana yang duk terikut, yang duk tertamak, yang tertukuk bagi zat Allah, bagi zat Rasul. Makna ilmu ni ditamak di zat Allah, di zat Rasul.
Patak mulia maknanya dia kata dan yang bergantung itu mulia ia. Yang bergantung duk bergantung. Ilmu ni gantung di zat Tuhan. Ilmu ni duk cara tentang zat apa? Hukum sifat bagi zat Tuhan ataupun hukum bagi zat apa? Hukum bagi sifat zat Rasul. Maka ilmu ni duk bergantung tentang zat Allah zat Rasul, maka yang bergantung itu mulia ia yang bergantung dengan sebab mulia tepat yang digantungnya. Nyo yang bergantung sebab yang hidup gantung tepat yang gantung tu tepat mulia, maka ilmu ini mulia mengikuti sebab hidup gantung tepat mulia tu. Heran ni. Allah Ta'ala mulia, kita bisa ada. Nabi mulia, maka ilmu ni hidup tamat tertengi cara tertengi ke apa? Bahasa tertengi isbatkan zat Allah, isbatkan zat Rasul, maka ilmu ni hidup gantung, hidup terikut dengan tempat mulia, maka yang tergantung pada tempat yang mulia, maka mulia saat ni berjangkit siapa dia ratik. Apa ilmu tu? Tu. Pada dua masalah. Dan orang yang menghantarkan dia akan ilmu tauhid, orang mengatar dia. Siapa dia orang mengatar dia weh? Tengok. Orang hantar ilmu ni, orang karya ilmu ni mula-mula. Dan orang yang menghantarkan dia akan ilmu tauhid dan ilmu usul ni, itu apa? Itu rojok pada anak ilmu tauhid kan? Dan orang yang menghantar wadih, bahasa Arab panggil wadih, hak kita sebut dalam mata wal ismu apa? Al haddu wal mawdu'u thumma samarang wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'u. Tu wadi'u tu. Dan orang yang menghantar akan ilmu usuluddin ataupun ilmu tauhid ni siapa dia? Abul Hasan Al-Ash'ari. Nama Abul Hasan Ash'ari. Dia hidup tahun apa ni? Korong yang kedua weh. Dia hidup awal korong, mati dia tengah-tengah korong yang kedua. Tak silap ingat tahun 290 lebih kurang. Kita tengok lagi kitab. Tarik. Mana tu? Dan nisbahnya, nisbah ilmu, aduan ilmu ni. Dan nisbah ilmu ataupun aduan ilmu itu bahwasanya asal segala ilmu dan barang yang lainnya itu furuk daripadanya pada ilmu usul. Faham ni? Bahwasa asal segala ilmu, nak ayat kata pokok ilmu, humi ilmu, tunye ilmu, duk di ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Waidah. Nisbah kalau kita adu ilmu tauhid, ilmu usul dengan ilmu tafsir dengan ilmu hadis, hak mana pokok weh, hak mana asal? Ilmu usuluddin ni asal dan ilmu yang lain. Sebab dia katanya dan barang yang lainnya lain daripada ilmu usuluddin ni. Segala dia itu furuk. Apa furuk? Cawe-cawengi dan cabe-cabengi daripada ilmu usuluddin. Ambilnya tulis gini, pagi ngapa? Tengok. Gapo kita cara marai kita ambil takrif ilmu. Yang kedua kita ambil hataran ilmu untuk isbati zatillah wa isbazatir rasul wa isbatil mungkin. Hari ni kita nak cara pula masalah faedah ilmu. Ilmu usul ni. Tengok mulai. Faedah ilmu usul ni apa dia? Tengok. Dah. Khulasah daripadanya dah. Apa dia? Orang panggil mabadi. Mabadi nah ilmu tauhid. Dah. Ataupun nah ilmu usuluddin. Ada ilmu usuluddin. Ambil dua kali, namun banyak tak ada ingat pula mabadinya. Nah, yang ketiga apa dia hari ni? Ialah yang tiga daripada faidatuhu. Lepas tu kita klik mula. Yang tiga faidatuhu. Ada faidatuhu. Nah, faidahnya. Ada kegunaan ilmu ini yang kata apa dia? Tengok.
Faedah ialah nak mengenalkan Allah. Iaitu mengenalkan Allah. Mengenalkan Allah. Nak mengenalkan Allah. Mana faedah ini ilmu? Mengenalkan apa dia? Sifat Allah. Ada apa? Yakni sifat kamalat Allah. Daripada wujud. Apa dulu? Kidam. Ada baka dan lainnya. Tulis dah. Dan mengenal mengenal apa dia? Nak mengenalkan masalahnya sifat segala rasa. Seperti apa dia? Seperti sidik, amanah, fatonah, tabligh. Tulis dulu dah. Mudah faham. Ni orang panggil keguna ilmu ni. Maksudnya ilmu ini nak bicara tentang apa maksud? Maksudnya ilmu ini duduk bicara bertetengi tetengan beri kita tahu hukum hukum sifat Allah. Daripada wujud ke atau harus ke masalah. Kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok molek. Tulis molek kerana apa tak reti tulis lalu. Kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam tafakkaru ngapa hadis ni ingat? Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi zatillah. Au kama qol. Ada hak Nabi ke apa? Maka Nabi dan ulama suruh kita mengaji masalah hukum sifat Tuhan. Beri kena dan bertahakkuk di dalam hati kita. Supaya menolak
Ada apa dia? Syubhat. Dan pula waswas yang datang daripada syaitan. Daripada syaitan. Deh. Ini masalah faedahnya. Yang keempat, gapo dia? Tulis molek. Oi. Deh. Yang keempat, gapo dia? Yang keempat, tengok deh. Yang keempat, masalah daripada mabadi. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Yang keempat apa dia? Deh. Yang keempat daripada kelebihan, fadluhu. Tulis bahasa Arab deh, fadluhu ataupun kelebihannya. Fadluhu hazal ilmi. Yakni kelebihan. Kelebihan ini ilmu usuluddin. Dah lebih. Dia saat ni tu dah. Apa kelebihannya? Bahasanya terlebih mulia dan terlebih agung. Agungan daripada ilmu-ilmu yang lain. Daripada ilmu-ilmu yang lain. Kalau kita padu ilmu usul Ludin dengan ilmu hadis, ilmu hadis atau tafsir atau usul fiqh, usul fiqh, ada, atau ilmu nahwu atau ilmu lughat, maka ilmu usul terlebih mulia. Terlebih mulia daripada semua. Ada. Karena ilmu ini bergantung, ada bergantungan dengan zat Tuhan dan zat Rasul. Sebab inilah ilmu usul mulia daripada ilmu yang lain. Mulia ilmu lah. Kerana dia panggil tupai tuah. Tupai tuah, ilmu tupai tuah weh. Dah. Tupai tua sebab apa? Sebab dia tu mulia, sebab dia gatung tempat sedap. Maka gatung tempat sedap, apa mutu kita kena igat. Maka pok kita jadi muak, tak apa jadi fukong, selawat duk lelopak. Senang, sebab tupai tempat sedap. Tupai tempat sedap, sedap pagi kita, mutu kita ada kena bayar. Walaupun kami baisang pun, tupai tempat sedap, selawat pok kita duk lenung. Tapi selawat tak ada lopak lah, gok. Selawat tak lopak lah, ni. Nanti, berak. Lemon nak selawat lah. Maka ilmu ni tupai tempat sedap, tupai apa? Ya gantung di masalahnya zat Allah. Yang kelima, kita tengok di patu huruf di 5. Masalahnya nisbah ilmu. Dan wa nisbuhu wa nisbuhu. Wa nisbatun ataupun nisbatuhu, wa nasabuhu, kata gilah
Wa nisbatuhu, dan nisbahnya, nisbah bagi ini ilmu. Nisbatuhu, aduan ilmu ni. Aduan ini ilmu dah. Kalau kita kira ilmu ni aduan ke ana dah. Aduan ilmu usul dengan ilmu lain. Maka ilmu usuluddin ialah pokok dan asal dan humi bagi ilmu lain. Adapun ilmu yang lain perbandingi tulis balik perbandingi furu' atau cabangan atau cawangan atau rantingan daripada ilmu usul daripada ilmu usuluddin kerana memandang kepada firman Allah. Ngapa ayat ni? Firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilah. Sepakat dengan hadis Nabi. Dengan hadis Nabi. Tulis molek. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya awwaluddin. Tanda molek. Awwaluddin ma'rifatullah. Ni. Ma'rifatullah. Kita banding ni batal. Pakai you ni batal, batu ni dah dah. Ni kita tahu apa gating-gating dia. Ni pakai you. Ni batal ni dikatakan ilmu. Tengok molek. Ni apa ni? Ilmu usuluddin. Dan gating ni furu' ni. Dan rantian ni rantian dan cabai ni ialah ilmu yang lain dari pada tafsir dan hadis. Tulis pakai you tu syajak tu wadi pakai you nak molek wadi ukit dah tengok kamu dia kata tengok sini perhati molek perhati molek ni pakai you wadi nak molek wadi pakai capai cak ikut remo lah wadi remo nampak tengok molek Farid tulis dah Farid ada laka deh chef saya ke apa tu siap belum nak hati. Tengok mabadi ilmu at-tauhid, mabadi ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Ini permulaan bagi ilmu. Mana kata muqaddimatul ilmi. Maka muqaddimah ni terbahagi dua, ada muqaddimatul ilmi, ada muqaddimatul kitab. Ingat mulai dalam kitab apabila sebut kata kitab macam sebuah tebatu. Ya ada muqaddimatul kitab. Mana muqaddimatul kitab? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ni alhamdulillah al-munfaridi bil i'dami wal ijadi. Dah kan? Tu orang panggil muqaddimatul kitab. Mari lihat belakang ni ada muqaddimatul ilmi. Mana musannif katanya
Musannif katanya inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma samarah al-ismu wal mawdu'u thumma samarah. Ini dia panggil muqaddimatul ilmi ataupun panggil mabadi 10. Permulaan ilmu. Siapa yang ngaji nak wi faham, siapa dia nak ngaji wi ada zauq, siapa dia nak ngaji nak jadi zauq, wi rasa tahaqqud dalam ilmu, dia kena reti setiap-tiap ilmu tu mabadi dia, permulaan dan muqaddimah dia. Tengok. Kemudian ilmu tauhid yang ilmu kita nak mengesah ke Allah, kita menyatu Allah tentang ibadat kita, tu hasa hak kita sembah, tu hasa hak patut kita sujud, tu hasa patut kita ibadat. Tuhan yang lain ada mulai duk sujud berhala matahari, itu tak layak, la yastahiqul ibadah, yang tidak berhaklah Tuhan tu akan nak ibadat kepadanya. Adapun Tuhan hak kita duk sembah, hak kita duk mengesah ni ialah Allah saja, qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Dengar tu hasa ni ilmu tauhid, ilmu usul, ilmu tunyek agama. Sebab tu cuba tengok 800 tahun 1000 tahun dulu ulama mari dalam taning ni daripada ulama Yamin Hadramaut. Syekh Sa'id Hadrami kata setengah mari daripada Yamin mari wak nego, tapi demo mari dalam wak nego demo ngarang kitab belah tukar berah kat tengah jalan wi Quran. Tu cara demo dakwah. Kadang ada setengah tu kapal laut berhenti di tengah laut, mai tukar dengan orang Kuala Terajah, berah mereka habis makan dan mereka habis, mereka wi Quran 2 buah Quran saat ni tu tulis dengan tangan. Kemudian ulama dulu mari saat ni yo karya gapo kitab paling banyak sekali. Patut tok nenek kita daripada Tok Syekh Daud, daripada Syekh Ahmad, daripada Tok Bangkuratul Aman ni duk karya kitab gapo banyak sekali. Ialah tertengik ilmu aqaid, ilmu usuluddin. Kenapa boleh ulama 1000 tahun dulu, 800 tahun dulu tinggalkan kitab akidah yang paling banyak pada kitab fiqh? Kenapa? Kerana takut akhir-akhir umat akhir zaman dan anak-anak cucu dek belakang takut sesak banyak. Sebab tu ulama tu tinggal kita akidah, tinggal. Tapi for kita lah ni tak mau ngaji akidah. Sejik akan baca fiqh tu, baca dia sedap dengar. Tapi tunya tak ada uak. Uak umur, uak nak tieh tu tapak tak uak. Tanya hari, kamu tidak angin kan? Kedam. Sebab tunya tak kukuh, tunya tak gadah. Sebab apa? Tunya tak sepokan kalau umur, kalau kan tak agak. Start kan lah kereta lalu stay round kereta udah. Tak nampak mengekah dah di ni. Sebab tunya tak agak. Paharan kita ni dajjal tak nak mari lagi. Mari fitnah dajjal mari banyak tu dah diturah. Kibar, ekor tu kibar gelepar. Karena setelah tu, setelah ni mari ngaboh sah mari gitu gonjer ini. Sebab apa? Sebab kita tak gagah tertengok email. Sebab tu di hari ni jangan dawak main-main dengan ilmu ni. Ilmu ni tapak nah. Ilmu seolah tahu umuh kang bawa. Kang ni. Kalau kang kukuh, umuh kukuh. Kalau kang gagah, umuh ni tak gonya, umuh tak getak. Orang kita pun kalau usuluddin gagah, marilah tipu gapo, marilah tarekat po, marilah tipu daya bek no, dia tak gonya gaduh-gaduh. Sebab apa? Sebab tapak yo kukuh. Dah. Kemudian faedah bagi ini ilmu kawan, iaitu mengenal sifat Allah. Nak kenal sifat Tuhan, yakni sifat kamalat Allah daripada wujud, kidai, baka dan lainnya. Nak kenal tentang sifat Allah daripada wujud, kidai, baka, mukhalafatu ta'ala. Orang motor tak ada kena ngaji ni, ngaji ku Allahu ahad. Mu faham dak ngaji ku Allah, mu kecek tak kena dah. Orang nak kata ada mu faham lapan ni, tak serupa ni tengok molek. Fuh dok nera laki tu. Ni ahadun dengan wahidun bagi Arab tak serupa nah. Ahadun murtabak lain ni. Wahidun murtabak lah tu kata wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ahadun apa murtabak? Wahidun ising adab laka ni. Wahidun makna satu kalau terjemah Jawi. Ahadun pun makna satu.
Tapi ahadun murtabak orang ni ya duk dalam rububiyah. Orang ni Tuhan duk bicara. Bukan Nabi. Daripada aulia ilah. Daripada para Nabi tu cerak dah. Demon ni Tuhan cara dia. Kadang-kadang ya tak ada dia doa. Ya silal hati Tuhan dah. Ahadun seperti Sayyidina Bilal Ibn Rabah. Ketika kafir Quraisy kata, "Hei Bilal, mu kembali pada agama sah." Ahad. Kenapa? Karena Bilal ketika ni duduk di dalam rububiyah Allah, di dalam bicaraan Allah, belah Allah dan asuhan Allah. Sebab tu dia tak kembali pada agama sah. Tapi wahidan ni mutabak fak kita. Fak kita nak mari dah mata Tuhan, Tuhan. Mari duit banyak Tuhan ke hepon kau ambil duit dulu. Tu murtabak wahidan. Ini murtabak al-muntahi. Kalau kita orang ngaji usul, ngaji tasawuf, ni orang panggil murtabak bagi al-muntahi. Orang yang tertinggi dengan Allah. Ada pewahidah, fak ni fak tamada. Mula tadu Allah Ta'ala, Allah, kita fak Allah. Pada mata duit orang bagi, make duit dulu. Tu wahidah. Faham tak? Kemudian kita nak mengenalkan tentang kamalat Allah daripada wujud kidai bakah. Dan mengenal sifat Rasul seperti sidik, amanah, fatanah, tabligh. Ni dalam ilmu duk cara ni, tapi we kena we cerak orang ngatik apa supa la ilaha illallah supa lah kau, tapi hak rezau tak apa tak kekung yang punya dalam kadang je tiak dah. Sebab tu dia panggil Nabi semaya fi salah dengan bis salah, dia tak supa. Seorang fi salah duk dalam semaya, tapi orang ni bisalah. Apa bisalah? Ya bahasa sedap dengan maya ya. Ya bahasa manis dengan maya ya. Ya bahasa kalau sebut talafat kata, ana fisalah, aku dalam semaya. Ya ni tak boleh kira maya sedap dah. Ana bisalah, aku dengan semaya. Apa? Aku manisnya dengan semaya. Takbir pak Allahu Akbar. Dah tak ingat apa dah. Allahu Akbar kabira walham. Tengok sahabat ya tamu nak cabut nanti nak cabut panahku anak panahku kenapa munatiku semaya lu deh degu luah maya musa cabut dia pun takbir Allahu Akbar karena dia bisalah ya sedap dengan maya ya nampak kekasih ya nampak habibah dia nampak mabah Allah Taala dia mau cabut anak panah tak khabar cabut piana ni dia panggil ana bisalah aku dengan semaya Pusdak lah maya kuman. Lapa Arab tu ana fi salah dengan ana bis salah lain-lain. Supaya ana fi safarin. Orang panggil maksiatun fi safar dengan maksiatun bis safar tak serupa. Fi safar mana tengah-tengah jalan. Kita ada niat nak maksiat, kita tengok retina dengan jalan. Kita tengok dia mau tuduk dekat dengan jalan. Tengok dia mau tuduk sini. Tu dia panggil maksiatun fi safar. Adapun maksiatun bis safar, dia niat rumah aku nak pergi hak jai, aku nak mati nak bilik. Tu bis safar. Deh. Maksud ini ilmu duduk bicara bertetengah beri kita tahu hukum-hukum sifat dari wajib kah ataupun haram. Tengok. Kerana sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebeda agana. Tafakkaru fi khalqillah. Memfikir tentang kejadian Allah. Tuhan jadi kayu apa? Tuhan jadi rotan apa? Ni rotan jadi apa ni? Ni rotan ni. Pak rotan jadi ubat, pak mu tahu tak? Mu fikir rotan ni ada rotan tino, ada rotan atas. Pak buat jadi ngakit kau, mek rotan awak akeh. Ni Tuhan suruh fikir dalam rotan ni ada ni. Pak boleh kata, lepas tu orang lain dok saya pakai rotan, pakai weh. Sebab Nabi guna nyemuk, dia tak gunakan tetangga masalah lain. Nabi guna nyemuk sebab dalam nyemuk ni ada berkat. Lepas tu dalam rotan ni ada rotan yatai, ada rotan tino. Yatai besar, rotan tino yang halus. Lepas tu buat jadi kau, pergi cari rotan ni. Lepas tu main jumpa apa ni? Nak buat benar rotan ni. Buat jadi kau. Kaki buka makan iya kau, jadi gitu. Jalan. Jadi kau cari rotan makan tengok. Ni fikir ni, gapo tu buat rotan ni. Lepas tu gapo tu hewak kayu, gapo tu hewak pelita, gapo tu hewak langit. Cuba fikir. Dah. Sebab apa weh tu hewak kabut air? Sebab apa tu hewak angin? Sebab dia tak ada angin. Oh lemah lah. Bodok lah bilik katuk cik angin tak ada. Oh lemah nak nyawa tak boleh. Sebab tu hewak angin. Sebab apa tu hewak api? Sebab muak masak. Dia tak ada api nak masak lah mana. Kan makan mentah-mentah. Kemung beruk asal. Dia makan mengatak asap, kemung berau. Ni.
tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Mu jangan dok fikir tentang zat Tuhan besar lebih mu ke ada hidung dah. Mu tahu fikir? Dan maka Nabi dan ulama suruh kita mengaji masalah hukum sifat Tuhan, beri kenal dan bertahakuk di dalam hati supaya menolak syubhat waswas daripada syaitan. Fadluhu dan kelebihan ini ilmu ni Usuluddin ni. Dah kelebihan ini ilmu Usuluddin bahawasa terlebih mulia dan terlebih anggung daripada ilmu yang lain, ilmu yang lain. Kenapa? Kalau kita padu ilmu Usuluddin dengan ilmu hadis, ilmu tafsir ataupun ilmu usul fiqh ataupun ilmu nahwu timuna logat, maka ilmu usul lebih mulia daripada semua, kerana ilmu ni tepat gantung ya sedap gantung tentang zat Tuhan, zat Rasul. Tengok nisbah adu kalau kita adu ilmu usuluddin dengan ilmu tafsir, adu ilmu usuluddin dengan ilmu hadis, adu ilmu usuluddin dengan ilmu tahun, lagu ana, maka ilmu usuluddin ialah pokok dan asal dan humi bagi ilmu yang lain. Adapun ilmu yang lain perbandingan furu' ataupun cabengi ataupun cawengi ataupun rantian daripada ilmu usuluddin, makna atau pokok daripada ilmu usuluddin, karena ilmu usuluddin dasarnya daripada Quran. Quran tanah fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana dalil nak ngaji usul? Mana dalil? Ni dalil dalam Quran ni, fa'lam annahu, hendak mengetahui engkau ya Muhammad, annahu bahwasanya la ilaha illallah, tiada jenis Tuhan malaikat Allah, tiada jenis Tuhan malaikat Allah. Allah menang semua ialah kena kepada Tuhan yang sebenar. Maka Tuhan sebenar pasti mu kena sembah, patut mu sembah. Dia kena sifat apa? Kena tubik bah sifat wujud, sifat kidal, sifat bakar dah kan. Hanya tubik daripada la ilaha illallah ni, jawab dah 20 sifat di dalam la ilaha illallah ni pokok. Patut lain pecah sini tubik pada la ilaha illallah. Tubik ke apa? Tubiknya Rasul, la ilaha illallah tubiknya Nabi, la ilaha illallah tubiknya Allah. Gitu kata gitu. Maka orang panggil Nabi kata awwaluddin ma'rifatullah, awal agama ialah kena pada mengenal kata tu awal agama. Ni kita tahu ilmu usul ni pokok ni tunya ni khadah hatta air ni kepada daun pada gating. Sebab tu kalau siapa dia usul dia gagah, hak lain sedap hak lain gagah belaka. Tapi kalau tunya ni tak ada ilmu usuluddin, dia ngaji nahwu sedap lah, masalah tafsir dah. Tapi tunya tak ada, mari dia akan tes sekali gagi, mari ke ujian sekali ke pai dah, kerana tunya tak ada, humi tak ada. Tu dia kamu dia kata wallahu a'lam dah. Buka ni pula. Alhamdulillah. Allah ta'alaikum insya-Allah. Mintalah kita lepas pada syubhat-syubhat yang dibanding sebuah syaitan weh. Buka ni pula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faham molek tu, faham molek insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, beruntung kita ni. Dan setengah surahnya mengkufurkan yang memperbuatnya, kata Ibn Hajar pada alam, pada kita alam. Kata Ibn Hajar apabila seorang tu dia sembahkan Tok Guyah hadap pada kiblat, yang kena kemah kepada Allah, tak ada niat nak sembah pada Tok Guyah, maka kata Ibn Hajar lagu ni pun tak boleh juga dari kita alam je. Kemudian daripada ia Ibn Hajar menakalkan barang yang pada raudah, yang ada dalam raudah. Bermula ini perkataan memberi faham bahasanya terkadang ada sujud di antara dua tangan guru-guru itu mengkufu. Mana? Ya gipak, ya sujud. Ya banyak tu nanya tangan tu. Tapi dia niat ibadat tu guru, dia niat sembah tu. Ya gi celah tu, ya ambil tu tangan tu, ya sembah. Ya tak ada sembah tapi ya kucuk. Dua tangan tu, maka kucuk dia niat pasal ibadat. Semua kepada Tok Guru, maka ini kufur. Masalah kita pergi kucuk nak mulia Tok Guru, bukan nak ibadat Tok Guru, nak ibadat ke Allah, tapi nak mulia Tok Guru dah ngajar kita, maka kucuk ketika ni kerana hormat tu lain.
supaya tu ada tu malaikat sujud pada ada sujud kenapa? Ikraman lahu wa ihtiraman lahu la ta'abbudiyan, bukan tu sujud pada magak dia sujud tetangnya ibadah dak. Hak tu kata wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu tu illa iblis. Tika ni tu suruh malaikat sujud pada mana magak dia ni sujud apa? Ihtiraman lahu wa ikraman lahu, nak mulia kepada magak dia, bukanlah ta'abudiyah, bukan suruh semua supaya kita pada tu setengah sujud lah kita kucuk tangan tu kerana hormat tu tak apa. Tapi kalau kucuk kerana nak ibadat pada tu, nak ambil berkat, nak sujud, nak kosak gitu, hak ni tak boleh kupu. Deh. Dan iaitu gapo? Sujud di antara dua tangan guru-guru itu mengkufur, iaitu apabila ia seorang kosak niat dengan yang dimakan itu, dimakan yang tersebut daripada sujud di antara dua tangan guru-guru itu. Tak tidak? Dengan yang dimakan itu, dimakan tersebut daripada sujud di antara dua tangan guru-guru itu, ibadat. Kalau dia ingat ibadat akan makhluk, kerana nak ibadat pada makhluk, nak ibadat pada tok guru dia, atau takri atau taqarrub, nak mendaping diri kepadanya, kepada tok guru. Nak mendaping diri, mudah-mudahan dia terdapat ibadat. Dapat apa? Dapat orang panggil daping Allah Ta'ala sebab tok guru. Kotak-kotak nak mendaping diri. Tak boleh. Supaya kita semula kami tak kubur datuk tu lah. Dia mula kami tu duk teriak tahu beratur. Ya Datuk Panjang minta lah nak kuih engkau ni dengan sebab mu ni. Minta ke Datuk orangnya. Ni tak boleh weh, ni syirik weh. Dia duk minta ke kubur tak boleh, tapi minta kepada Allah dengan berkat. Tu lain. Perah cara guna tu. Tawassul hak ni boleh di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Kita tawassul dengan Nabi. Tawassul dengan berkat kita baca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Misalnya malam Jumaat kita tawassul 1000 kali. Baca selawat 100 kali, dapat 1000 kali. Kita tawassul, ya Allah, dengan berkat selawat Nabi ni, aku mintalah tunaikan hajatku, minta sepenuh hajatku, minta mudahlah apa cita-cita. Kita tawassul sebagai mit Nabi wak tangga, tu lain. Bukan kita ibadat Nabi, tapi dengan sebab berkat Nabi, sebab Nabi nak orang dekat dengan Allah, dengan sebab berkatnya minta mudah urusan kita, kerja kita, hajat kita. Hak tu tak apa. Tapi kalau kita lagi minta doa ke Nabi betul-betul, hak ni tak leh. Nabi manusia macam kita, tak leh kena minta ke Allah. We beza kena. Duk syirik tak syirik tu dia tu tengok kita duk pegang tu ya. Misalnya kalau mau pegang nasi wiknya dosa, mau pegang nasi tu wiknya kamu bukan Allah, maka syirik. Gitu mu ya, lebih kurang gitu ya. Ya tak ada masalah gitu. Dan terkadang haram, kadang-kadang haram, kadang-kadang kufur. Dan iaitu apabila dikosak dengan yang dimakan itu memuliakan guru dengan makna menghinakan diri baginya. Makna kata dia nak mulia ketugu, patia kosak kata dia ni satu orang yang terhina masalah. Deh, menghinakan diri bagi guru, atau itlaq tak ada kosak kata nak menghina dia, atau nak dia tak ada kosak kata nak memuliakan tugu, nak menghinakan diri, semata-mata dia nak kucuk. Mana? Dan seperti itu dikatakan pada dua ibu bapa dan ulama. Masalah kita saat ni tu, kalau kita pergi nak hormat pada tok guru ataupun nak mulia pada guru, nak menghinakan diri kita ada dosa banyak, pergi salah tu mudah-mudah nak ambil berkat tu saat ni tu, hak tu tak ada masalah. Tapi kalau kita pergi kucuk kosak nak ibadat kepada makhluk, yang ni tok guru, kita kosak nak sembah tok guru dengan kita kucuk tangan, hak ni tak boleh membawa pada kufur. Adapun kita pergi kucuk kerana kita nak mulia ke dia, kerana kita seorang hina, kita orang jahil, orang dosa banyak, itu tak ada masalah. Supaya kita pergi kucuk tangan dua ibu bapa kita ni yang hina, kita ni anak dia, pak dia ni mak kita, pasti kita kena mulia. Ini tidak bermasalah. Intaha su'lah ia. Ngapa intaha? Yakni bahagian kedua ni.
Intaha suklah ia. Gapo intaha kardinah. Suklah perkataan ini oleh kitab Kardi yang dibawakan oleh Ibnu Hajar. Tu mana tahu kata intaha sudah suklah maqalahul Ibnu Hajar. Bagi yang berkata oleh Ibnu Hajar bakat tu dah. Dan keluar dengan katanya sujud itu rokok, maka tiada mengkufur kerana rupa rokok itu banyak jatuh bagi manusia pada adat bersalahan sujud. Dah. Rokok ni kadang-kadang tak membuat ada kufur. Misalnya kita pergi pak rokok, misalnya lalu tak pada demo kita rokok dah. Tu jarang orang golek ke orang kita dia nak mulia pada tok guru, dia nak mulia ke orang besar, golek ke dia kecenang jalan pun dia nunduk sikit. Maka adat bagi rokok ni dia tak nak jadi kufur mana, tapi apabila sujud kepada tok guru, sujud dua tangan tok guru, sujud kaki tu, hak ni orang panggil, hak ni orang panggil jadi cerak-cerak. Jadi nyata-nyata keliru kata sembah Tuhan ke sembah tok guru ni. Adapun kita rokok, misalnya orang besar ada depan kita tok guru ke masalah orang mulia, kita pergi depan kita rokok kerana mulia pada. Hak ni banyak berlaku dan pula banyak jatuh pada adat-adat manusia kebiasaan. Ni tak boleh jadi kufur ni. Tak mana jadi kufur mana ni. Nah, tengok kata musannifnya. Dan keluar dengan kata sujud itu, keluar ke apa? Fa'il. Oleh rokok. Rokok tu orang panggil jadi fa'il. Dan keluar dengan katanya atau musannif sujud. Itu rokok. Kenapa? Maka tiada mengkufur. Kenapa? Kerana rupa rokok itu banyak jatuh bagi manusia pada adat, pada kebiasaan. Deh. Adapun jika dikosak memuliakan makhluk dengan rokok itu seperti ia mulia akan Allah dengan dia dengan rokok, maka tiada syak pada kufurnya. Kalau ia rokok saat ni nak muliakan seorang semacam mana dia sembah kepada Allah, semacam ia ibadat pada hak tu tak ada syak kata kufur. Adapun ia rokok kerana nak mulia pada seorang, bukan nak sembah, nak mulia, nak hormat pada guru dok dapat kita, nak hormat kepada orang besar habis pada kita, nak hormat pada alim ulama, majlis ulama kita tunduk sikit, bukan nak ibadat, bukan kuasa nak ibadat macam tu. Tak, kerana nak mulia. Itu tak jatuh kufur. Tak jadi kufur. Sekadar tu dulu. Kama dikata wallahu a'lam. Buka ni sikit dah. Ya salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni sikit dah. Mari kita cara masalah nak memujikan seorang boleh ke tak? Jawab kata boleh, tapi syarat kita nak muji di hadapan orang yang kita nak puji. Maka kita puji dengan sifat-sifat kemuliaannya, ataupun sifat-sifat yang dipuji, ataupun keelakan daripada sifat misalnya jangok, ya aling, ya pandai masalah. Malaikat kita saat ni tu boleh puji. Kemudian kalau kita nak puji bagi orang yang kita puji tu tak ada depan, hak ni kena tengok. Kalau kita puji lebih-lebih jadi bahang, apabila bahang itu haram. Wa yustahabbu hazal madhu alladhi la kaziba fihi. Tengok. Dan disunat akan ini puji, dipergalak bahasa kita tu puji saat ni tu alladhi la kaziba fihi, yang tidak jenis dusta lah padanya pada allazi. Boleh kita nak memuji, tapi syarat pada pujian kita tu tak ada bahang. Misalnya orang ni pandai, ya pandai sungguh. Misalnya orang dia jangok, ya jangok sungguh. Orang terkenal kata ya jangok. Misalnya kita puji tak, oh aling sungguh, ya tu ilmu yang ngaji baik mana boleh aling. Ya aling sungguh. Kemudian kita puji dengan aling dia, maka tak jadi bahang sebab semua orang tahu tu ya aling. Tapi kalau kita pergi puji-puji dia tu tak ada pandai. Oh mu ni ngaji bijak sungguh. Oh kawan nak tengok lah ni bala ni tak ada mu bijak kan. Kita balik kali tu. Nak jatuh paling bodoh sekali. Tu bahang tu. Oh, kerana mengaji didik kalau ngapa mata pun ingat belakang. Dia mau tahu belakang akak suka ya. Kan? Orang panggil balik kali, akak sekali. Ya ngaji tak didik. Mengapa 3 minggu? Al-kalam wal lafzul murakkab wa aksar. 3 minggu pun satu, 3 bulan pun satu. Pas kita kata, oh cidik mudah ngaji dah. Oh Masya Allah, tak ada dalam bala boleh cidik pada ni orang panggil bahang pada puji. Hak ni tak boleh. Deh. Nak puji kena dengan tepat, kena dengan benda tu. Syabawi.
Iza tarattabah, apabila teratur, apabila terjadi, iza turattib, rattaba yurattibu, iza tarattabu alaihi maslahatun, apabila terjadilah ke atasnya, ke atas al-mamduh, orang yang kita puji tu, terjadi ke apa? Maslahatun, jadi kebaikan. Apabila kita puji ya jadi baik, bukan kita puji ya ni kemai hidung tak agama. Tak boleh dah. Kita kena tengok orang kita puji, kalau kemai hidung, lepas tu orang ni makan pau. Set makan pau tak saya cek. Dia punah. Dia mau pau yang sikit Allahnya jadi tak ada agama weh. Dia mau kata mu ni sawa jadi baca mukra. Nyon mai tawalan nak tahfa lu dah. Lu dah nak taklipan nak timih dah. Ni makan pang tu saya kaca dia punah. Payah ada pun kita jenis-jenis makan pang. Payah tak? Dia makan pang kerah. Bukan pang kopi lah. Bukan pang kopi. Nak tengok. Kalau nak puas makan pang, saya kaca nyanyi dia. Apa itu tak main pang yang sikitnya jadi, tak tahu nak jadi. Kadangnya pergi kolah tu dulu dia orang. Subuh tu tak dulu. Kerana orang isah depan ni. Mau tahu mu jadi subuh. Aku tengok nampak supaya imam ke apa, Imam Nawawi dah. Ya pergi kalau awal dia orang. Usik dia tu riuh situ dah. Tu tak ada masalah tu je. Walam yajurra, dan tidak menariklah ia al-madhu ni. Puji ni tak menarik, tak heret ila mafsadatin, gi kepada kepunahan. Bukan dengan puji tu gi pada mafsadah, gi kepada kerusak, gi pada binasa aja, bukan. Jadi kalau kita puji tak ada kebaikan bagi seorang. Dulu ya daripada malah ya kau rajin, harap apa tu? Dulu ya malah ngaji, kita nak pang-pang sikit ya rajin ngaji. Hak ni molek, comel. Deh, ni kita puji jadi punah. Jadi kau punah kau selera. Tak sah. Walam yajurra ila mafsadatin bi an yuballighal mamduha, dengan bahasa tercampailah ia gapo dia. Ia puji saat itu al mamduha, akan seorang jadi puji. Makna kata kita puji apabila benar saat itu jadi masalah kebaikan, maka itu patut dipuji. Tapi kalau kita puji satu pujian itu membawa pada dia tu punah rusak, maka ketika ni kita sah puji. Dengan nak bi ayyuballigha, dengan bahasa tercampailah al-madhu, pujian itu al-mamduha, akan orang jadi kena puji. Dengan bahasa siapa pujian ni kepada orang jadi puji, fayaftatina bihi, maka sebab itu tak jadi terbalalah ia. Tidak jadi terbalalah ia al-mamduh bihi, dengan dia, dengan hazal madhi. Bahasa kita nak puji, kalau tak jadi fitnah, tak jadi bala bagi seorang, maka bolehlah kita pujikan akan dia. Tapi kalau timbul bala, tak usah pujilah. Takut timbul bala, timbul fitnah tadi awal rizalika, ataupun lainnya, lain daripada dimakan itu, dimakan al-fitan sani, mazukit minal fitnah, tak usah lah. Akan mereka kata wallahu a'lam. Qadah tu dulu. Tu lihat ni dah, insyaAllah. Tagi ni apa ni? Tagi nak 45 orang. Peng, lalu dah. Pukul 3.40 si Persia. Nah, 3.40. Wizamri wak kata, nah kata stada. Mang wak kata tu, patah kata demo wik wak mang. Tu aboy nak pergi dengan keluarga, tagi nak pergi maya-maya. Nah, lepas tu akhir, goyak dah dah. Dia siapa sejik, masuk le sejik. Tak ada tua panggil lah. Apabila masa apa sejik, kita pakai masuk sejik, kita masuk maya sunat lah sejik. Usah duduk tengok, waktu tengok malu ke sah. Masuk sejik tengok lah. Masuk sejik, masuk kalau pot luar, masuk depan, masuk maya sunat. Tak ada kena aboy panggil, tak ada kena tua panggil. Dia goyaknya kali dah. Dah, ni buat kita daripada siapa sejik, dia tak karik, dia buat galik-galik, kadang-kadang kena orang duk panggil. Woi, pasal. Nah, pio tu, ramai-ramai tu kalau kita panggil dah hari ni, dah. Pergi panggil maya-maya, lepas tu kita buat payah nak masuk sejik tu, kita tak seroyak dah, tu cik molek kini. Dah tak mau royak dah maya-maya orang tu, kalau nampak payah masuk sejik. Pergi masuk sejik maya tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau demo penuh dah, masuklah sejik lu dah. Tak usah dak mai kat luar.
Dah masuk baris masjid, masuk mayat lalu. Mai sunat lebih besar. Mai sunat tahiyatul masjid, besar masjid, hormat masjid. Lepas tu duduk nyatok di baris depan. Pok Tok Akil pun jawi. Nah, kita ada cara, ada adat tertib kan untuk seduk keluar dah. Apa tu email masuk dah, orang masuk dalam, pok itu akil-akil masuk atau se. Tagi royak dah ni, tagi tak ada kena royak dah. Siapa pun, nah selalu dah masuk dalam masjid. Semua tua minta kena jaga. Tak jaga bidah lalu dah tak apa dah. Kau dah tu nah, tagi lalu pukul 3.40 minta main depan ni lah. Lepas tu kereta, nah kereta tak ada stay, kereta tu stay. Lepas tu kereta memang stay. Bagi 15. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi'u kafika man yaljalani wa syukurin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yarfa' wa du'an la yustajab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amkan maghdubi alaihim. Tulis dah, sudah patagi nah.